Ya. Mesti korang tak sabar nak masuk kat dalam air tu kan? Memang lah. Kita tengok apa yang ada kat sana. Memandangkan ini merupakan kali pertama untuk kami bertiga, kami pun tak tahu apa yang nak dijangka. Jadi kita semua sama-sama pergi meneroka Pulau Mengalum ini. Mengalum Tours and Dive Resort memulakan operasinya sebagai satu-satunya tempat penginapan di pulau ini sejak tahun 2011. Pakej-pakej percutian harian termasuk makanan dan aktiviti seperti selaman dan snorkeling turut disediakan. Tak sabar rasanya nak memulakan eksplorasi di pulau ini. Check-in dan letak barang kat bilik dulu. Pulau Mengalum ni dia sangat besar. Tiap hari pun macam ramai juga orang masuk kat sini lah. Kebanyakan orang China daripada China. Macam Korea sometimes lah. Salah satu keunikan resort ini adalah nama chaletnya yang bertemakan kebangsaan. Setiap daripada 13 buah chalet di sini dinamakan mengikut negeri-negeri di dalam Malaysia. Reka bentuk rumah kampung asli menyerlahkan identiti kebangsaan resort ini. Setiap chalet diperbuat sepenuhnya daripada kayu belian bagi memastikan kekukuhan dan kestabilan. Sesuailah untuk keluarga dan kumpulan yang besar. Wow, cantik rumah ni. Macam rumah kampung. Saya tak pernah ada duduk kampung. Sama-sama, kita pun tak pernah lagi. Okey, jom kita tengok. Ada 2 bilik. Kat sini. Satu. Besar, selesa. Ada single bed. Sini. Cantik. Sini ada super single bed. Ada aircon juga. Ada aircon, ada ruang kipas. tamu, ada kipas. Tandas dia mungkin buang di kopi? situ. Betul? Tandas. Ya, betul. Tandas dekat sini. Memang berbaloi lah datang kat sini. barang-barang semua. Betul. Letak barang-barang sebab sekejap lagi Nita dengan Adrian akan jumpa Jeff. So untuk buat selaman. Di mana tak tahu lagi. Okey. Saya akan jaga rumah ni dan apa yang menarik tentang kawasan ni ataupun di Pulau Mengalum ni hanya ada 13 buah chalet dan ini satu-satunya resort yang ada di sini. So sangat unik. Siapa-siapa yang datang sini boleh pilihlah nak duduk rumah mana. Kami sekarang berada di rumah Perak dan kita akan kemaskan barang-barang kita semua dan kejap lagi Nita akan pergi bersama dengan Adrian mengetahui apa yang akan dilakukan semasa selaman. Saya akan jaga rumah dan fikirkan apa nak buat. Jadi kita jumpa nanti, okey? Okey. Bye. Bye-bye. Sekiranya anda mencari pulau terpencil untuk melupakan kesibukan kota, Pulau Mengalumlah tempatnya. Memang romantik. Mungkin Azura tak berpeluang nak menyelam kali ini, tapi itu tak menghalang Azura daripada meninjau pulau baru ini. Sampai ke Pulau Labuan, sungguh menyaksikan, tenang melihat semua indah. Dari mana? Dari pantai barat. Nita dan Adrian terus mencari Jeffrey Hong, pengarah Mengalum Dive Center untuk memulakan selaman. Menyaksikan, Menurut Jeffrey, terdapat 8 lokasi selaman yang sudah dikenal pasti di sini. Mana satu agaknya yang kami bakal menerokai hari ini ya? Kami akan pergi ke sini Primary. Dalam kompas ini kami heading pergi 30 pergi east. Ya 30 ya. Kami punya depth kurang lebih 15-16 meter. Kawasan sini. Kawasan Clement Ya, Primary. Dalam ini setelah punya expo kan, kurang lebih di area kurang lebih 350 ekar. 350 ekar. Ya, ekar. Okey, rasa-rasa dah tak ada persoalan dah lagi. Ya. Tempat pun dah tahu, kedalaman 15-16 meter. Ya. Kita buat 60 minit ataupun mungkin 45 ke. Tapi pun swasta kan. Ya, semua itu kami swastiakan sudah. Jadi kami memulailah. Okey. Alright. Masih. Okey, Jeff. Ya, let's go. Nani mengalup dan rusukan buat rujukan. Tapak selaman Clement Reef terletak hanya 1 kilometer ke arah timur dari Mengalum Dive Center. Seronoknya bila tempat selaman betul-betul di depan mata. Kita diving, jom. Seperti biasa, keselamatan amat penting. Semua peralatan dah siap dan diperiksa. Tunggu apa lagi? Jom kita terjun, Adrian. Sementara kami baru nak menerokai batu karang di sini, Azura dah merayap ke mana ya? Memandangkan Adrian dan juga Nita sudah pergi menyelam,
saya akan melakukan aktiviti di atas pulau lah. Tapi sekarang ni saya ada kawan saya, Max. Max, apa pasal kamu jauh-jauh sama saya? Malu ya? Tidak jual malam. Depan sikit, depan sikit. Okey, sekarang ni kamu mau bawa saya ke mana? Sekarang kita mau di tengok itu anchor lah. Oh, tengok anchor. Jadi kita nak pergi ke anchor atau sauh tu macam mana? Kita kena jalan kaki atau Kita mesti mau ikut itu bot lah. naik bot? Ya, naik bot. Kita pusing satu Ya. pulau, lepas tu... Lepas tu kita tinggal satu lah. Okey. Okey, sila jalan. Sian dia. Mungkin kau ada taring kan? Sejurus diselimuti lautan, Nita terkejut betapa jernihnya air di sini. Memang betul cakap Jeffrey yang jarak penglihatan dianggarkan dalam 20 meter. Primary sana dia dalam. Dia sana mulai dari 10 meter ke 30 meter. Jeffrey terus membawa kami semakin dalam berdekatan kawasan berpasir. Kami ternampak imbasan warna ungu. Apa tu? Sejenis nudibranch. Ia merupakan hidupan makro yang sangat kecil, kadangkala sekecil 4 mm. Warna terangnya berfungsi memberi amaran kepada pemangsa yang ia beracun. Walaupun sebenarnya bisanya bukanlah kuat sangat. Terdapat lebih 2,300 spesies nudibranch yang sudah diklasifikasikan. Kami bergerak meninggalkan nudibranch tadi. Adrian tertarik dengan Gorgonian sea fan ini pula. Ranting-ranting halusnya memang menarik dijadikan subjek fotografi. Nita pun apa lagi? Tumpang sekaki. Sea fan di bawah air dia banyak jenis spesies lah. Kami yang nampak ini sea fan ini, dia namanya Gorgonian sea fan. Dia saiz kali kecil begitu sampai 2 meter. Dia punya warna merah, monocolor, cantik. Ada yang putih, ada yang warna coklat, ada yang biru, ada yang pink color. Ya. Gorgonian sea fan ini juga dikenali sebagai sea whip. Terdapat lebih 500 spesies sea fan ini di seluruh dunia. Susah juga nak jadi model dalam air ni. Apungan badan perlu dijaga, komunikasi perlu jelas. Okey tak, Adrian? Dah puas tak kat gambar, kami bergerak ke hadapan lagi. Batu karang lembut ini digelar filter feeder atau penapis lautan kerana memakan plankton dan mikronisma halus yang dibawa arus lautan. Sesuatu menarik perhatian kami. Apa tu? Hermit crab rupanya. Dia mereka dia sendiri tak ada kulit, tak ada shellnya. Dia hidup di orang punya badan. Jadi maksudnya dari itu shell yang kosong tu kan, dia pindah masuk, pindah rumah. Dia akan jadi dia punya shell sendirilah. Kalau dia sudah besar kan, jadi dia tak boleh muat sudah, dia keluar dari shell, dia pergi cari lain satu shell. Jadi dia muat lagi, begitu. Ia mampu membesar hingga saiz buah kelapa dan hidup sehingga 70 tahun. Adrian menarik perhatian Nita ke arah sejenis ranting. Oh, inilah whip coral goby. Susah juga nak kenal pasti ikan ni disebabkan badannya yang lusina. Sebenarnya ranting ni merupakan fire coral. Whip coral goby menyingkirkan alga dan lendir dari batu karang yang didudukinya. Ia juga boleh bergerak dengan laju kalau terasa terancam. Jeffrey membawa kami ke hadapan lagi, di mana kami disambut dengan hamparan terumbu karang seluas mata memandang. Wah! Okey, Coral Reef dia banyakkan terrorist coral. Dia punya batu karang kan, dia hidupan dia sempit besar batu karang seperti table coral dan sana punya sanhong coral yang macam itu bentuk itu dia tu, ya, rich. Dan sana punya itu red coral dan sana punya Gorgonian sea fan pun cantik juga. Coral Reef besar. Lokasi yang dari sini tu mesti mau kena pakaikan kompas, ya, supaya dia lata. Jadi kalau kita pakai kompas, you terus jalankan, nanti sasat, nggak tahu pergi mana. Jadi kami selalu tanya, kami round itu area. Jadi untuk selamatlah. Sekawan fusilia berwarna-warni menyelusup antara terumbu karang di sini. Terdapat puluhan jenis fusilia dalam dunia yang bertukar warna pada waktu siang dan malam pun ada. Angelfish turut kelihatan bermain-main di sini. Bentuk badannya yang tirus dan koral belangnya membolehkan ikan ini bersembunyi antara akar, tumbuhan dan batu karang.
White Eye Moray Eel. Belut ini turut dikenali sebagai Grey Face Moray disebabkan warna mukanya. Moray memang pemalu. Bila kami dekat saja, ia cuba bersembunyi di antara kegelapan batu karang. Moray hanya keluar pada waktu malam untuk mencari makanan. Nita dan Adrian sebenarnya agak terpegun dengan keindahan dan variasi terumbu karang di Pulau Mengalum. Dari soft coral berwarna-warni hinggalah table coral yang luas dan staghorn coral yang bercabang, kepelbagaian biodiversity batu karang saja pun dah cukup menarik. Bayangkan di Pulau Mengalum ini terdapat lebih 300 ekar terumbu karang yang belum diterokai. Giant barrel sponge setinggi hampir 1 meter ini satu keajaiban dalam laut. Ia boleh membesar sehingga berdiameter 6 kaki dan hidup melebihi 1000 tahun. Lihatlah table coral yang lebar ini. Hampir saiz Adrian. Nita pun tak pernah melihat table coral yang sebesar ini. Sempat pula Adrian nak main-main kat sini. Nampaknya Jeffrey sudah memanggil kami untuk melakukan safety stop. Jom Adrian. Tapi ada pula penghuni laut yang nak mengucapkan selamat tinggal. Medusa jellyfish yang berwarna merah jambu terang ini sebenarnya boleh mengeluarkan cahaya yang berkelip-kelip. Obor-obor sebegini mempunyai penyengat di sesungutnya. Jadi, berhati-hati. Biarpun berat hati, sudah tiba masanya untuk kami meninggalkan alam bawah lautan. Tapi esok kami akan bersua lagi. Agaknya, apa yang dilakukan Azura sekarang ni ya? Welcome to my paradise. Sudah berapa lama kamu di Pulau Mengalum? Kerja. Sudah 9 tahun. 9 tahun? Ya. Maknanya kamu dah berada dekat pulau ini selama 9 tahun? Ya, lebih kurang macam tu lah. Wow. Perjalanan ke sauh bersejarah Pulau Mengalum mengambil masa sekitar setengah jam dengan bot. Sementara bot membelah ombak, Azura menikmati kebiruan lautan yang memeluk pantai putih Mengalum. Tengok. Semua ni batu karang. Cantik. Wah, dekatnya. Sebelum berjumpa dengan Azura, Nita dan Adrian membuat sesi debrief bersama Jeffrey. Dive site yang kita pergi tadi, Clement Reef kan, tak dapat disangkal lah. Memang menarik sekali. Dengan visibility ataupun jarak penglihatan air yang begitu terang sekali kan. Apa yang kita nampak? Nudibranch. Yang dicari-cari. Nudibranch kecil tadi kan ya. Kita ke depan sikit dalam shell tu. Itu apa? Hermit crab. Hermit crab kan. Kita cakap pasal coral. Coral memang ada banyak. Table coral, soft coral, hard coral, whip coral. Macam-macam coral ada. Clement Reef ni memang coral dia memang hebat. Terutama sekali saya suka tengok dia punya Gorgonian sea fan. Korean sea fan. Right. Yes, saya setuju. Sea fan dia Saya besar-besar. setuju. Sangat besar. Kurang lebih 1 meter. Kelebihan di sini tiada di sana, tapi kelebihan di sana mungkin tak ada di sini. Macam di sini spesiesnya lebih banyak. Saya sekarang nak minta sign dulu. Minta sign dulu. Dengan Chop. Kita kena kongsi pengalaman kita dengan Azura dulu. Ini Chop saya design sendiri, tangki. Jadi orang dapat. Okey. Ya. Okey Jeffrey. Okey. Selamat bersuara hati. Thank you. Dan Welcome. jumpa esok. Okey. Okey. Terima kasih. Thank you. Pulau Mengalum yang tidak berpenghuni dipenuhi hutan belantara dan fauna. Pulau ini sebenarnya digazetkan sebagai Taman Perlindungan Burung. Di sebalik Semak Samun, kami akhirnya menjumpai sauh bersejarah yang menjadi sebutan ramai. Sauh ini datang dengan legendanya yang tersendiri. Ada yang mengatakan ia peninggalan penjelajah Portugis kurun ke-15 iaitu Ferdinand Magellan. Nampak kalau kita tengok dari segi kebesaran dia pun memang agak besar jugalah. Ni penghujung dia. Tu penghujung satu lagi tu. Mungkin buat 2 meter? Adakah? 2 meter setengah. 2 meter setengah. Lebih kurang. Panjang dia. Kisahnya juga dipenuhi misteri. Ketika ia dijadualkan untuk dialihkan dari pantai ke kawasan dalam hutan beberapa tahun dahulu, ia tidak berganjak langsung. Hanya selepas memenuhi beberapa syarat mistik, sauh tersebut berjaya dialihkan tanpa halangan. Kajian sejarah yang mengatakan sauh ini dicatatkan dalam buku log Captain Edward Belcher untuk kapal HMS Saracen pada tahun 1854.
di atas Pulau Mengalum ni, selain daripada menyelam scuba, ini merupakan salah satu attraction ataupun tarikan yang pelancong boleh datang untuk melihat dengan sendirilah, untuk melihat keunikan dan betapa besarnya sawah ni, dan kita boleh bayangkan betapa besarnya kapal yang dikatakan telah meninggalkan sawah ini. Itulah dia kisah tentang sawah yang terdapat di Pulau Mengalum ini. Pada saya hanya perlu buktilah untuk mempercayai sesuatu itu. Tapi dari segi mistik dia juga pun, kita tak boleh nafikan. Kita tahu yang di dunia ni macam-macam ada. Jadi terpulang pada diri sendirilah nak percaya ataupun tidak. Pada saya, ia satu keunikan di sini. Boleh datang, kalau datang melihatnya, apa salahnya. Sekarang kita nak balik, naik bot. Kita tak boleh, bot tak boleh sampai dekat sini sebab disebut tadi pasal banyak batu karang. Jadi kami kena jalan dan masuk dalam air untuk pergi ke bot. Menarik juga merungkai kisah sebenar di sebalik sawah ini. Tapi senja bakal melabuhkan tirainya tidak lama lagi. Jadi saya perlu kembali ke chalet dan berkumpul dengan Nita dan Adrian. Dan nanti Kota Kinabalu labuan kita kembali, ditemani diver sejati, banyak keindah. Dalam kelas pertama kursus Rescue Diver, kami telah mempelajari serba sedikit tentang pengenalan kepada modul Emergency First Response atau EFR. Malam ini kami meneruskan modul EFR kami dengan sambungan pengendalian mangsa tidak sedarkan diri. Azura dan Nita perlu melakukan latihan praktikal untuk memastikan prosedur CPR yang betul. Macam mana tu Adrian? Cikgu kenalah demo dulu. Sekarang kita buat compression dulu. Sebab lebih diutamakan compression daripada mouth to mouth dahulu. Sebab compression kita pump. Kita memastikan darah itu disalurkan ke otak. Okey? Dan lain-lain organ lah pada tubuh badan kita. Okey, kita kena kenal pasti mana kawasan dia. Antaranya ialah kita tengok ni, nampak tulang ni kan. Okey, tulang ni paling depan ni dipanggil sternum. Jadi dekat hujung sternum ni, yang terbaik kadang-kadang kita ambil dua jari kita, letakkan dekat antara penghujung sternum ni. Kemudian kita dah jumpa kawasan dia, kawasan compression ni. Yep. Okey. Dan kita gunakan heel of your hand ataupun tumit ni kan, bahagian tangan ni kita letakkan di bahagian atas di mana kita dah kenal pasti kawasan tu. Okey. Kemudian pastikan tangan kita lurus, pastikan kita grip dan jangan tekan dengan tapak tangan. Cuma pada tumit. Very good. Okey. Kemudian pastikan kita straight, tubuh badan kita straight. Kita menggunakan berat bahagian atas badan kita, okey? Sahaja. Yap, okey. Satu, dua, tiga, lima. Nampak? Saya gunakan, pastikan tangan saya dengan saya punya lengan semua straight ya. Okey. 30. Dah 30 dah. Okey. Alright. Kemudian you kena pastikan dibuka ni. Okey. Dan pastikan kita kepitkan hidung mangsa dan mouth to mouth ya. Beri 2 nafas yang panjang. Nampak? Nafas naik kan? Okey. Posisi tangan yang betul penting untuk memastikan tiada kecederaan tambahan yang berlaku kepada mangsa. CPR perlu dilakukan sehingga bantuan kecemasan tiba. Nampaknya kursus Rescue Diver semakin menarik, terutamanya bila melibatkan kemahiran praktikal. Lagipun, kursus ini memang informatif dan berguna, bukan sahaja untuk menyelam, tetapi juga untuk mereka yang ingin bersedia menghadapi segala kemungkinan. Nita, jom duduk dekat hammock. Sikit. Beginilah kehidupan di atas pulau. Pertama kali sampai di Pulau Mengalum ni, boleh dikatakan pulau ni agak tersisih sikit lah daripada tempat lain kan? Agak jauh. Betul. Ia Agak memakan jauh. masa 45 minit daripada Kota Kinabalu untuk sampai ke sini. Memang best. Sangat terbaik. Pertama kali sampai memang nak pergi keluar terus cari aktiviti yang nak dilakukan. Jadi apa Azura buat? Sama. Azura pergi dah pusing satu pulau. Pusing satu pulau tu berjalan kaki ia memakan masa 4 ke 5 jam macam tu. Kalau naik bot dalam sejam lah. Tapi itu pun bot kita tak boleh pergi laju sebab
Dia banyak batu karang. Dia kawasan dia cetek. Jauh sangat kawasan cetek dia. Lepas tu baru di dalam. Max guide yang bawa Azura pergi musim pulau ni kan. Tiba-tiba dia kata ada satu benda yang sangat menarik yang dia nak tunjukkan pada Azura. Apa tu? Dia kata satu sauh yang mempunyai misteri. Okey. Itu yang paling menarik lah yang dekat atas pulau ni. Oh, di atas. Kalau Nita pula di bawah. Hari ni Nita buat selaman di Clement Reef. Banyak coral dan banyak ikan-ikan kecil. Sangat cantik sebenarnya pemandangan di bawah. Sangat cantik dengan visibility, jarak dia agak orang kata bagus, jauh dan bagus. Yang kita boleh nampak jauh, daripada jauh kita boleh nampak. Dan bila kita duduk menyelam tu, dekat atas table coral tu kita akan nampak ikan halus-halus je. Kalau ikan halus-halus kalau kita tengok betul-betul adalah spesies damsel fish. Okey. Dan kita baru tahu damsel fish sebenarnya banyak spesies dia, bukan satu. Yelah. Semua orang macam panggil je damsel fish. Orang pun macam malas nak fikir. Orang dah malas nak fikir. Siapa. Jadi besok Nita ada selaman lagi kan? Ya, ada lagi. Okey, hari pun tengok jam korban. Oh, lewat. Nak tidur kat sini tak? Okey, Nita ambil yang belakang nanti. Kita akan tutuplah kisah kita pada malam ini sebab besok banyak lagi aktiviti yang nak dilakukan. Macam saya dah bercadang untuk bangun awal sangat. Saya nak tengok matahari terbit. Okey. Nita mungkin kalau Nita mungkin ada selamat. Jadi kalau anda ingin menyaksikan aktiviti kami esok hari di Pulau Mengalom ni, pastikan anda bersama saya Azura dan saya Nita dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Selamat malam.